Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 21 Ogos 2024. Masyarakat perlu mempunyai literasi sejarah yang tinggi bagi memurnikan segala bentuk pertelingkahan pandangan tentang sesuatu fakta sejarah. Yang di-Pertuan Negeri Tupahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan kekeliruan dan ketidakfahaman selain tunanetra atau buta tentang sejarah, bangsa dan negara akan membawa kepada salah faham sejarah. Oleh itu, kata beliau, pengajaran dan pembelajaran literasi sejarah secara holistik perlu diberi perhatian serius dalam rangka kurikulum mata pelajaran sejarah. Dalam pada itu, Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi menegaskan beberapa perkara yang terkandung dalam dokumen-dokumen perlembagaan yang berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 tidak seharusnya dipertikaikan dan ditafsirkan oleh pihak lain berdasarkan sentimen kenegerian serta perspektif politik sempit yang boleh memudaratkan hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tambahnya, di samping masih terdapat pihak yang tidak memahami jiwa dan semangat MA 63, terdapat juga pihak yang memanipulasi dan mensensasikan perkara tersebut seolah-olah menggambarkan orang Sarawak dan Sabah sangat ekstrim dalam perjuangan menuntut hak mereka tanpa mengetahui fakta dan sejarah sebenarnya. Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi menyatakan demikian dalam program syarahan negarawan dan bicara buku tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Kuala Lumpur. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang diketuai oleh Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad. Bercakap kepada pemberita, Nik Nazmi memberitahu kunjungan itu bagi membincangkan perkara berkaitan penggubalan Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim Negara dan juga dasar pasaran karbon kebangsaan. Ia juga sebahagian daripada siri libat urus kementerian beliau dengan kerajaan-kerajaan negeri berkenaan RUU tersebut agar selaras dengan keperluan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa di bawah Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC. Jadi ini adalah sebahagian daripada siri libat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri, dan bagi kita Sarawak telah ke depanlah dari segi merencana dasar karbon. Jadi kita turun untuk kita memastikan rang undang-undang yang kita bangunkan dan kita harap dapat diperkenalkan secepat mungkin ini kita dapat selaras dengan apa yang telah dibuat oleh Sarawak dan juga keperluan kita di peringkat antarabangsa lah di bawah UNFCCC. Nik Nazmi juga memberitahu perbincangan bersama Premier amat positif. Sarawak mahu wujudnya keharmonian antara perundangan yang sudah ada di negeri ini dengan RUU Perubahan Iklim Negara serta dasar pasaran karbon kebangsaan di peringkat persekutuan. Pada hari sebelumnya, Premier turut menerima kunjungan hormat daripada sebuah syarikat Korea Selatan iaitu Samsung E&A bagi maklumkan perkembangan terkini projek Hibiscus di Bintulu. Menurut Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pembangunan Projek Mampan Samsung E&A, Sean Chung, projek itu bertujuan menghasilkan hidrogen bersih menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Jelasnya, sebahagian daripada hidrogen bersih yang dihasilkan akan diguna di Sarawak, manakala baki akan diubah menjadi amonia dan dibawa ke Korea Selatan untuk pelbagai kegunaan. Projek tersebut merupakan usaha penting dalam pengeluaran hidrogen hijau di Sarawak yang akan dibekalkan ke Korea Selatan untuk menjana kuasa hijau. Usaha itu juga bertujuan mengurangkan penggunaan bahan api fosil di Korea Selatan ke arah mencapai sasaran tenaga bersih dan mengurangkan jejak karbon. Projek Hibiscus bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada kelestarian alam sekitar, tetapi membuka peluang ekonomi baharu di Sarawak dan juga Korea Selatan. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Perindustrian dan Pelaburan Mintrade dalam pelaksanaan mewujudkan pangkalan data pembangunan usahawan Sarawak.
Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kementeriannya memerlukan kerjasama daripada agensi kerajaan untuk berkongsi data sedia ada di antara satu sama lain. Beliau menekankan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta keusahawanan di Sarawak dengan Semenanjung dan Sabah adalah tidak sama. Oleh itu, pendekatan yang berbeza hendaklah digunakan. Beliau berkata demikian semasa menghadiri mesyuarat pembangunan keusahawanan Nasional MPKN bilangan 1 2024 di Ibu Negara. Mesyuarat dipengerusikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict yang turut dihadiri oleh Exco dan wakil dari setiap negeri. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan acara yang akan dianjurkan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Bandar Sibu. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayah berkata, sambutan tersebut akan dimulakan dengan program Ambang Merdeka di Dataran Tunku Haji Bujang bermula pukul 8 malam pada Jumaat minggu depan. Merdeka akan bermula pada Katanya yang di Pertuan Negeri Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta pasangan masing-masing antara tetamu kehormat yang bakal hadir pada program berkenaan. Beliau ditemui selepas rakaman program Randau Pemansang YFM RTM Sarawak di Kuching. Orang ramai bakal disajikan dengan persembahan menarik daripada artis-artis terkenal selain persembahan orkestra. Datuk Seri John Siki menambah, acara sambutan diikuti dengan fun walk pada keesokan harinya dengan jangkaan penyertaan lebih 5,000 masyarakat setempat. Kemuncak sambutan iaitu Perhimpunan Hari Kebangsaan yang akan diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak. Lebih RM100,000 nilai jualan dijangka diperoleh menerusi Karnival Sukan Malaysia Sukma 2024 yang diadakan di Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Tee berkata, karnival yang berlangsung selama seminggu disertai 42 usahawan tempatan. Setakat ini, karnival tersebut berjaya mencatat hasil jualan sebanyak RM50,000 sejak ia bermula Ahad lepas. Jelasnya, penganjuran karnival berkenaan menyediakan ruang dan peluang kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk di samping membantu mereka menjana pendapatan. Tambahnya lagi, pada masa akan datang, penganjuran program seperti itu akan terus diadakan pada skala yang lebih besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Sukan Malaysia Sukma di Stadium Tertutup Sibu. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. To me